Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Bertemu lagi kita dalam Pastikan Sahih edisi Jumaat 20 Mei 2022. Dapatkan sumber berita yang benar, tepat dan sahih dengan mengikuti media sosial rasmi kami seperti di Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube dengan carian Berita RTM. Ayuh kita mulakan dengan segmen Sahih. Menurut Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC), ingin mengingatkan orang ramai untuk berwaspada dengan panggilan oleh individu tidak dikenali yang menyamar sebagai pegawai MCMC dan mendakwa orang yang dihubunginya telah melakukan kesalahan. Adalah dimaklumkan bahawa individu yang dimaksudkan iaitu Muhammad Azim Abdul Aziz bukan kaki tangan MCMC dan tidak pernah berkhidmat dengan pihak Suruhanjaya. Pada masa yang sama, sebarang pengumuman atau pemakluman mengenai sesuatu urusan berkaitan dengan Suruhanjaya lazimnya dilakukan mengikut saluran rasmi seperti laman sesawang ataupun menerusi platform media sosial Malaysia. Ingatkan agar sentiasa berwaspada dengan sebarang transaksi secara dalam talian iaitu online. Elakkan membuat pembayaran ke dalam akaun bank atau nama individu yang berlainan daripada nama penjual. Semak akaun bank atau nombor telefon yang diragui melalui ccid.gov.my/semakmul dan sebarang nasihat atau maklumat lanjut sila hubungi CCID Scam Response Center di talian 03 2610 559 atau 03 2610 1599. Ini adalah laporan polis melalui telefon. Adakah benar ramai mangsa makau skam terpedaya? Adalah kerana mangsa diminta membuat laporan polis di balai-balai tertentu sahaja. Ayuh ikuti pesanan mesra mengenai makau skam ini. Okey, baik. Jadi saya nak mulakan rakaman. Saya harap puan sudah bersedia. Okey. Okey, baik. Tunggu sebentar. Rakaman bermula hari ini bertarikh. Okey. Hari ini bertarikh 2 Disember 2021. Masa menunjukkan pada pukul 2:49 petang. Laporan kes file IPK KT 978/2021 berkuat kuasa saya Sarjan Edward William. Nombor badan RF 177882 bertanggungjawab untuk merekodkan keterangan bersama pengadu. Sila pengadu nyatakan nama penuh dan juga nombor IC dalam rakaman. Di dekat sini puan, sila nyatakan dalam rakaman suara ni puan nak buat laporan berkenaan apa dan juga sebuah maklumat berkenaan laporan puan nak buat tu. Sila nyatakan. Boleh bermula daripada sekarang. Dan bimbang akan bersetuju untuk membuat laporan melalui panggilan telefon. Ingat, tiada laporan polis dibuat melalui telefon. Panggilan kecemasan dan laporan polis adalah dua perkara yang berbeza. Seterusnya, jika anda merupakan pengguna data yang tergolong dalam 13 golongan yang wajib berdaftar, ketahui bagaimana anda harus berdaftar dengan Jabatan Perlindungan Data Peribadi Malaysia. Adakah perniagaan anda memproses data peribadi? Sekiranya perniagaan anda tergolong di bawah 13 golongan pengguna data, anda diwajibkan untuk mendaftar seperti termaktub di dalam Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Kini, pendaftaran semudah di dalam talian sahaja melalui Sistem Perlindungan Data Peribadi. Proses pendaftaran bermula dengan hanya melengkapkan beberapa maklumat asas. Kemudian, anda akan menerima ID pengguna dan kata laluan. Dengan menggunakan ID tersebut, anda boleh mengakses ke dalam sistem. Pergi ke bahagian pendaftaran dan buat permohonan pendaftaran. Klik pada tambah dan isikan maklumat mohon akuan daftar sehingga ke bahagian pengesahan. Seterusnya, klik hantar. Tahniah, permohonan anda berjaya. Jadi, tunggu apa lagi?
Daftarlah segera bagi mematuhi APDP 2010. Ya, dah tahu caranya. Apa tunggu lagi? Terus saja ke laman sesawang daftar iaitu pdp.gov.my. Ayuh lindung data peribadi kita daripada dicerobohi. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Berat seketika, kembali. Seperti biasa, setiap hari Jumaat kami akan bawakan sudut pandang di mana topik yang dekat dengan keluarga Malaysia kita akan bincangkan pada hari ini. Dan ini dia pada hari ini, kita bawakan topiknya adalah HFMD iaitu penyakit tangan, kaki dan mulut. HFMD, adakah ia penyakit bermusim? Ayuh kita mulakan sudut pandang. Baik, untuk makluman semua, penularan penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD di Malaysia semakin membimbangkan. Dalam tempoh hampir 5 bulan pertama tahun ini, 28,957 kes direkodkan, meningkat hampir 13 kali ganda berbanding tempoh sama tahun lalu. Jadi untuk kita bincangkan topik kita pada hari ini, ayuh kita lalukan kedatangan secara maya Dr. Muhammad Amir Yunus, pakar virologi IPPT Universiti Sains Malaysia. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam Nadir. Ya, terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kami untuk kita mengupas topik kita pada hari ini, HFMD, adakah ia penyakit bermusim? Baik, untuk permulaan ni doktor, mohon doktor berikan pencerahan apakah yang dimaksudkan dengan penyakit HFMD dan punca kepada penyakit iaitu tangan, kaki dan mulut ini, doktor. okey. Ya Nadir ya. Agak jelas sekarang kepada masyarakat umumnya telah mengetahui kot penyakit HFMD ini ialah satu penyakit yang jelas yang penularannya dalam kalangan kanak-kanak lah secara yang tu ciri-ciri jelas. Dan dari segi simptomnya, dia penyakit HFMD ini ialah kemunculan ruam ataupun rashes, blisters ataupun lepuhan ataupun ulcer di dalam bahagian mulut. Sebab tu pada anggota badan, iaitu terutamanya pada tangan, kaki dan mulutnya kanak-kanak lah biasanya. Penyebab kepada penyakit ini ialah spesifik. Dia ada etiologic agent iaitu virus yang melibatkan enterovirus. Enterovirus ni adalah genus dalam family keluarga virus yang besar iaitu P. coronavirus. Enterovirus ni yang terkenal dulu ialah polio, virus polio yang mengakibatkan penyakit polio. Dalam genus enterovirus ni juga ada yang menyebabkan HFMD ni ialah dalam kitaran sekarang ni ialah dua virus enterovirus yang terkenal iaitu Coxsackie A16 dan juga enterovirus A71 ya. Kedua-dua virus ni adalah spesies yang sama. Tapi jika kanak-kanak saya dalam keadaan sekarang ni dua-dua virus ni berada dalam kitaran. So maksudnya kanak-kanak boleh dijangkiti sama ada Coxsackie A16 ataupun enterovirus A71. Namun dalam enterovirus lain juga boleh berupaya menjangkiti kanak-kanak dan menyebabkan penyakit inilah hand, foot and mouth disease ni ya. Baik doktor, kalau boleh ni ramai yang ingin ketahui siapakah yang berisiko tinggi mendapat jangkitan HFMD dan kongsikan, kalau boleh doktor kongsikan peratusan kadar keboleh jangkitan penyakit ini kepada golongan kanak-kanak berbanding golongan dewasa, doktor. Ya, umumnya kita tahulah semua wabak HFMD yang banyak dilaporkan ni melibatkan pusat asuhan dan juga pusat jagaan kanak-kanak lah. So clearly kat situ secara jelasnya golongan yang berisiko dan golongan yang terkesan dengan penyakit ni ialah kanak-kanak. Namun tak bermaksud bahawa golongan dewasa tak ada dijangkiti ya. Cumanya jarang kita mungkin tak perasan yang kita ni dijangkiti oleh virus sebabnya kebanyakan dalam golongan dewasa jangkitan berlaku tapi tiada menunjukkan sebarang simptom. Okey. Dari dalam golongan kanak-kanak pula lah umumnya dalam penyelidikan kita dapati dalam 50 hingga 60% lah kalangan kanak-kanak yang terlibat. Maksudnya kalau dalam satu tadika tu hampir separuh ataupun lebih daripada separuh kanak-kanak mungkin terdedah kepada jangkitan HFMD inilah.
Yang menariknya dalam satu kajian di negara China, dia orang tengok juga untuk jangkitan HFMD ni dalam kalangan orang dewasa. Kebanyakannya ialah tidak melibatkan sebarang simptom. Tapi masalahnya bila dah golongan dewasa juga terdedah, mereka menjadi sumber untuk penularan kepada golongan kanak-kanak ni. So maksudnya bila orang dewasa dijangkiti tiada sebarang simptom, dia orang ni boleh menularkan virus kepada golongan kanak-kanak ya. So bagi golongan dewasa ni, dari kajian yang dibuat kurang daripada 1% golongan dewasa yang terkesan akibat virus ni. 1% perbandingan berbeza dengan kanak-kanak boleh membawa kepada 50 ataupun 60%. Dan juga doktor, saya tertarik dengan kenyataan yang berhormat Menteri Kesihatan, iaitu menurut Menteri Kesihatan yang berhormat Hairi Jamaluddin, gejala awal penyakit HFMD adalah sama seakan-akan seperti COVID-19, iaitu mengalami demam pada peringkat awal. Dan kalau boleh mohon penjelasan lebih lanjut daripada doktor, apakah antara gejala-gejala bagi individu yang menghidapi HFMD ini? Ya, tak dinafikan ya, hampir kesemua jangkitan virus gejala awalnya melibatkan selalunya lah secara kebiasaannya melibatkan demam. Dalam kes HFMD ni juga ya, demam adalah satu simptom biasa pada permulaannya ya, sama dengan COVID lah. So sekarang ni kita masih lagi dalam endemik COVID. So perlu ada perbandingan yang jelas antara sebab dua wabak ni sekarang berlangsung HFMD dengan COVID. So perlu ada clear diagnosis untuk terhadap kedua-dua jenis penyakit yang simptomnya permulaannya sama, lebih kurang sama, tetapi disebabkan oleh virus yang berbeza ya. Untuk HFMD ni betul pada mulanya mungkin melibatkan demam. Selalunya juga demam ni mungkin boleh resolve dalam masa 24 jam hingga 48 jam lah untuk HFMD. Jika jangkitan tu berterusan, dia boleh menyebabkan munculnya ruam ataupun blister ataupun lepuhan pada bahagian anggota badan lah. Tu sekiranya demam, sama ada demam dia resolve ataupun demam dia berlanjutan dan disusuli dengan kehadiran ruam pada anggota badan. Okey. Bergantung kepada virus, sebab enterovirus ni walaupun dua virus utama yang menyebabkan penyakit HFMD ialah E71 dan Coxsackie E16 yang dibimbangkan ialah enterovirus 71. Sebenarnya dia ada lagi pengkelasan dia subgenotype, ada subgenotype yang berupaya menyebabkan jangkitan pada pada bahagian sistem saraf ya. Kita panggil enterovirus ni ialah enterovirus yang neurovirulent. Okey, tak semua, tapi saya berharap, kita berharaplah enterovirus yang dalam kitaran sekarang ni tidak melibatkan subgenotype yang begitu. Selalunya subgenotype yang berupaya menyebabkan jangkitan pada sistem saraf ni lah yang menyebabkan penyakit yang teruk dalam kalangan kanak-kanak ya. Ia berupaya merebak ke sistem saraf dan menyebabkan jangkitan pada selaput otak, meningitis dan juga encephalitis, dan juga boleh menyebabkan lumpuh ya. Boleh menyebabkan lumpuh juga kalau tidak dapatkan rawatan awal. Ya, dia ada tahap-tahap untuk HFMD ni. Dan doktor, saya tertarik juga, doktor juga pernah berkongsi dalam kalangan kanak-kanak bahawa usia 7 tahun tidak akan berubah menjadi pandemik berikutan tidak serius seperti jangkitan yang disebarkan melalui udara. Respon doktor bagi kenyataan ini agar keluarga Malaysia tidak berasa panik. Saya faham ada ibu bapa daripada keluarga Malaysia ni yang panik bila dengar akan menjadi kepada pandemik untuk HFMD ni. Jadi kalau boleh doktor jelaskan supaya ibu bapa di luar sana dapat fahami dengan lebih terang dan jelas. Ya. Kita tahu bahawa kes-kes HFMD ni dari segi sejarahnya dia mula direkodkan di Malaysia secara rasmi. Data kita mula catatkan data di Malaysia bermula pada tahun 1997. Mungkin sebelum tu ada jangkitan berlaku tapi tidak direkodkan secara rasmi, secara datanya lah. Sejak 97 berlaku kitaran
wabak HFMD ni, bila kita tengok trend dia ataupun pattern dia, berlaku setiap 2 hingga 3 tahun ada wabak HFMD. So dan HFMD ni telah pun kita anggap sebagai endemik lah di dalam Malaysia. Maksudnya dia ada kitaran dia 2 hingga 3 tahun, dan yang terakhir, wabak yang terakhir baru je kita alami tahun 2018 dengan jumlah kes sehingga hujung tahun, sehingga Ogos kalau tak silap saya, melepasi 50,000 kes. Dan malangnya melibatkan 2 kematian kes HFMD wabak pada tahun 2018 outbreak. Tapi kita tahu bahawa golongan yang tersasar ataupun yang terkesan ialah golongan kanak-kanak. So dia tak seperti wabak coronavirus yang kita baru akhiri pandemik dengan memasuki fasa endemik, dia sebaran udara. Tapi kita tahu mod sebaran HFMD ni ialah melalui yang utamanya ialah sebab dia virus entrik yang mensasarkan saluran pencernaan. Makanya dia punya route of transmission, dia punya penularan, jalan penularannya ialah fecal oral route. Maksudnya makanan yang tercemar ataupun dalam kes ni biasanya najis kanak-kanak, yang najis pesakit yang tercemar. Kalau kita berada close contact dengan pesakit juga, iaitu itu adalah juga cara penyebaran yang utamalah untuk virus ni. Dia ada droplets tapi jaranglah. Baik, itu dia penerangan dan penjelasan yang detail daripada doktor. Okey, baik. Minta maaf doktor, sebenarnya kalau boleh kita nak panjangkan lagi perkongsian kita pada hari ini, tapi memandangkan masa tidak mengizinkan. InsyaAllah pada di waktu hari yang lain pula kami akan panggil balik untuk doktor kita bincangkan isu-isu yang seterusnya. Terima kasih doktor kerana sudi bersama dengan kami. Okey, sama. Assalamualaikum. Baik, itu tadi perkongsian yang cukup berguna mengenai HFMD daripada Dr. Muhammad Amir Yunus, pakar virologi IPPT Universiti Sains Malaysia. Semoga perkongsian yang kami bawakan itu dapat digunakan, diaplikasikan oleh bapa yang mana yang panik dapat pencerahan. Kita teruskan saja dengan segmen yang terakhir, iaitu segmen notifikasi. Baik, kita mulakan perkongsian yang pertama untuk segmen yang terakhir ini mengenai Majlis Rumah Terbuka Malaysia Aidilfitri 2022. Ayo sama-sama kita hadirkan diri bagi anda yang akan disempurnakan. Majlis ini akan disempurnakan oleh Bapa Keluarga Malaysia Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob, Perdana Menteri Malaysia di dataran Drawbridge iaitu Kuala Terengganu pada 20 Mei 2022 iaitu Jumaat 9 malam. Keluarga Malaysia lengkap vaksinasi dijemput hadir. Seterusnya, kita teruskan pula dengan sambutan Hari Anggota Bomber Sedunia 2022. Bomber Frontliner Keluarga Malaysia pada Ahad 22 Mei 2022 2.30 petang di saluran RTM, dan juga lensa IPT dengan tajuknya Pengantarbangsaan Universiti Awam bersama dengan tamu yang diraih Yang Berhormat Datuk Seri Abdul Razak bin Jaafar. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti, tak pasti jangan kongsi. Ingat, pastikan saya minggu hadapan, Isnin hingga Jumaat pada pukul 3.30 petang di saluran berita RTM My Free View 123. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia.